Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Dengan berakhirnya perlawanan sebentar tadi di antara Manchester FC dan juga Sabah FC, maka berakhirlah sudah kita punya perjalanan di peringkat Asia ni, di mana kita telah ditundukkan sebanyak 3 gol berbalas kosong guys. Banyak benda yang ingin aku bincangkan tentang apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya keputusan sebegini ni. Tapi apapun, apa yang bakal aku cakap ni bukanlah aku mengutuk Sabah FC kerana tidak mampu bersaing, tapi ianya lebih kepada again pendapat aku sendiri penyebab utama terjadinya benda-benda macam ni. Walau macam mana pun, aku masih berbangga dengan apa yang kita kecapi untuk saingan AFC ni. Itu dia just pendapat biasa saja. Kenapa kita boleh tidak berjaya melangkah ke peringkat seterusnya? Bukan mengatakan Sabah FC ni buruk, bagus jangan main bagus, balik rumah duduk-duduk saja. Okey, bukan begitu maksud aku. Cuma again lah, setiap perlawanan tu memang ada dia punya review tersendiri. So itu harap maklum again, ini adalah pendapat aku saja, bukan aku cakap benda ni betul. Kalau kamu rasa ada yang kurang apa yang aku share sini ataupun kamu tak bersetuju, kamu just letakkannya di ruang komentar di bawah saya. Jangan malu, jangan segan. So jom kita mulakan. Okay guys, ini kalau aku nak siap adalah pertama kali Sabah beraksi di saingan AFC tidak melakukan sebarang gol pun. Okay. Dan ini adalah merupakan buat pertama kali juga kita menentang klub dari Australia dan beraksi di Australia sendiri. So apa yang cuba aku maksudkan di sini ialah satu atmosfera ataupun situasi yang terbaru untuk kita. So lepas tu beraksi di sebelah petang lagi. Memang kita tahu di Liga Tempatan ada beraksi sebelah petang, tapi agak jarang sebenarnya. So itu adalah merupakan salah satu bagi aku punca kenapa barang ni memberi efek untuk Sabah FC, dikenakan lagi dengan journey yang dilakukan oleh Sabah FC daripada Malaysia ke Australia, dikenakan lagi dengan match fitness. Ini aku dah sentuh di video aku sebelum ni, kerana dibandingkan dengan Manchester ataupun mana-mana tim di Australia, saingan Liga Tempatan mereka masih dijalankan. So mereka mempunyai tahap kecergasan fitness match yang cukup bagus. Jika dibandingkan dengan kita, tidak ada satu perlawanan kompetitif pun yang kita lakukan untuk memberi persediaan untuk pasukan kita menempuh cabaran seterusnya di saingan AFC ni. Kalau ada pun beberapa pemain saja. Unfortunately, beberapa pemain tersebut pun, walaupun ada yang diberi pujian yang tinggi sewaktu aksi Harimau Melaya tempoh hari, tidak dapat memberikan aksi yang sebagusnya atau sebaiknya dalam perlawanan ini. Dan itu adalah benda yang agak mengecewakan, kemungkinan besar juga oleh kerana kombinasi yang dilakukan di antara pemain sekumpulan pemain ni beraksi di AFC. So fitness match diorang tinggi, dikenakan pula dengan teammate diorang tidak mempunyai sebarang fitness match yang tinggi. So memberi efek untuk cara kedua-dua pemain beraksi. Maksudnya satu tu laju, yang satu ni lembab sikit, lebih kurang macam itulah. Dan antara benda yang aku perhatikan di sini juga adalah menempatkan beberapa pemain di posisi yang kurang sesuai pun aku boleh katakan di situ, di mana sekali lagi seperti mana ini berlaku juga pada tempoh hari lah, meletakkan Telmo Castanheira di bahagian serangan manakala Darren Lock mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Sadi Ramdhani. Biasanya Telmo Castanheira ni akan berada di bahagian serangan sekiranya Darren Lock langsung tidak ada dalam senarai squad. Ini pun pernah berlaku juga, tapi time tu masih ada Sadil. So option OKS tidak berapa limited, tapi untuk perlawanan ni agak limited. Dengan ketiadaan Sadil, sekali lagi dengan ketiadaan Rizal Ghazali, nampak sangat bahagian kanan kita yang sepatutnya menjadi bilang orang senjata utama serangan Sabah FC, bahagian tu cuba juga dilakukan di bahagian tu, tapi memang agak tumpul lah. So ketiadaan Darren Lock di bahagian tengah, so Telmo Castanheira tidak berjaya melakukan fungsi seperti mana yang selalu dilakukan oleh Darren Lock, iaitu melakukan pressing di bahagian hadapan. Kita nampak sendiri pun Darren Lock macam, bukan cakap Darren Lock lah, even Telmo Castanheira pun macam berada di sana sini. So apabila berlaku satu gerakan yang bagi aku boleh menghasilkan gol, tapi tidak ada dedicated player yang mampu untuk melakukan sesuatu di bahagian kotak di lawan, lebih kurang macam tu. So banyak pergerakan yang sia-sia kerana tidak ada support yang dilakukan oleh pemain-pemain Sabah FC.
Corak permainan Sabah FC pun bagi aku tidak, aku yakin bukan ini corak permainan Sabah FC. Aku yakin bukan ini Sabah FC beraksi pada perlawanan ni. Kerana sekali lagi skuad utama kita, kunci utama kita tidak sudah ada di dalam klub ni dan membuatkan beberapa bahagian memang again agak tumpul lah. So again aku akan sentuh di sini adalah ketiadaan Rizal Ghazali dan of course Sadi Ramdhani. Itu antara bendanya. Dan untuk main kata pula, aku cakap okey lah main diorang. Sabah pun boleh beat cara mainan diorang sebenarnya. Sebenarnya kita mempunyai harapan. Dan satu pemain yang paling aku puji untuk main kata ni adalah pemain 37, iaitu Jet Drew ni. Aku memang sudah tengok cara mainan dia. Aku bilang sekali saya defense Sabah lalai, sekali saya dia terlepas, memang siap. Dan betul itu yang terjadi. 2 gol telah dilakukan oleh beliau baru berumur 20 kah kalau aku tak silap. Dan perlu kita tahu juga skuad Mekata ni yang kita lawan ni kebanyakannya terdiri daripada pemain-pemain muda. Itu pun perlu diambil kira jugalah. Dan kita ni menurunkan hampir kesebelasan utama kita. Tapi again, bagi aku again walaupun 3-0, again bukan satu perlawanan yang macam yang perlawanan di antara pasukan pasukan klub lawan pasukan sekolah, lebih kurang begitu. Tapi bukan itu yang kita saksikan. Again, nasib tidak menyebelahi kita kerana kita sudah tidak memiliki kesebelasan utama yang sepatutnya untuk mengharungi perlawanan ini, dikenakan lagi dengan replacement pemain yang kurang sesuai pada bahagian-bahagian tertentu. Ini pun sudah aku katakan. Even ramai yang menaruh suggestion yang mengatakan ramai sebenarnya boleh mengganti tempat Sadil. Ya, aku setuju cakap anda, memang ramai boleh menggantikan tempat Sadil, tapi siapa yang mampu untuk beraksi seperti Sadil tidak ada dalam pasukan Sabah FC. Ini sekali lagi terbukti waktu saingan Liga Super, Sadil injured, di mana sewaktu tu agak lama juga kita punya tempo cara kita menyerang dan peluang yang dilakukan agak kurang. Walaupun ada few match kita menang, tapi tidak sebaik mana sewaktu Sadil ada dalam skuad Sabah FC. Dan sekali lagi terbukti untuk perlawanan ni. Banyak lagi sebenarnya pun. Pak Teso pun aku tengok di sini, beliau mengemudi bagian benteng Sabah dengan cukup bagus sebenarnya, tapi sampai bila beliau, Gabriel Perez dan juga Dominic Tan mampu untuk bertahan serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan Mekata, membuatkan itulah penat bertahan diserang tu. So aku nak salahkan mereka melepaskan 3 gol dalam perlawanan ni. So antara individu yang bertanggungjawab sebenarnya bagi aku adalah bahagian tengah kerana tidak mampu untuk menyekat kemarahan pasukan Mekata yang menggunakan banyak pemain di bahagian midfield. So itu adalah antara punca yang lain juga lah, di mana Mekata berjaya melihat cara taktikal Sabah FC, dan ini adalah ubat untuk menyaingi taktikal Sabah FC. So itu dia guys, pemain yang aku suka dalam perlawanan ni again adalah Jet Drew. Beraksi dengan cukup bagus, muda lagi. Kalau boleh ambil lah masuk Sabah FC, tapi aku yakin bukan murah harga dia ni. Dan untuk Sabah FC, aku letakkan apik lah. So apik walaupun bolos 3 gol, tapi berjaya juga mengawal kotak D dengan cukup bagus. So itu adalah pendapat ringkas aku mengenai perlawanan ni guys. Again, walaupun aku cakap banyak benda yang tidak bagus untuk Sabah FC, tapi again aku berbangga dengan apa yang kita hasilkan. Ini adalah merupakan rekod baru untuk Sabah FC, berjaya keluar dan marah untuk pusingan seterusnya, beraksi dengan cemerlang di bahagian grup AFC. So apa pendapat anda pula untuk match perlawanan ni guys? Sila tekannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.